Assalamualaikum. Annyeonghaseyo yorobun. Welcome to my channel. If you like my channel, do hit the subscribe button. Okay, hi guys. So, kita akan tengok second part of our topic. Okay, agak banyak juga topik kali ni. Banyak part, tapi it's okay. Kita akan tengok sikit-sikit. Actually, things that you have been through. Cuma you kena recall balik lah. Okay, so this part is on derivation technique. Okay, maksudnya teknik-teknik untuk you differentiate lah. Okay, so ada beberapa teknik, basic teknik. Okay, yang pertama sekali derivative of a constant function. Okay, derivative of a constant function ni maknanya kalau you nak differentiate d dx tu, kita tahu dia adalah simbol kepada kita nak differentiate sesuatu lah kiranya. Okay, so d dx c tu maksudnya adalah constant. It can be anything lah, can be any number, maksudnya dia tak ada x dekat situ. So sebab kita nak differentiate adalah with respect to x, but d dx. Okay, kalau d dt maksudnya with respect to t lah. Okay, so kalau constant dia tak ada terms x. So sebab itulah kita kata dia adalah kosong. Okay, kalau you tengok dekat sini, kalau you tengok this one, graph ni sebenarnya dia adalah, kalau kata x tu ataupun dia punya apa yang kita cakap, dia punya ni adalah constant kan. So dia punya tangent tu adalah a straight line. So tak ada tangent dia adalah kosong. You tak boleh nak cari dah tangent dia. Faham tak? Kalau dia bentuk macam ni, naik turun, so you masih boleh cari tangent dia. Tapi kalau dia bentuk macam ni, so you tak boleh nak cari. Dia adalah benda yang sama je, horizontal line tu. Okay, alright. So inilah contoh kalau you nak ni dengan y equals to c. So dia adalah benda yang sama. Okay, so contohnya kalau you nak differentiate constant 5, d dx 5 contohnya dapat kosong, d dx pi kosong. Apa yang you suka sangat? E kan. D dx e pun kosong. Alright, so seterusnya kita tengok yang kedua, iaitu power rule. Okay, ini adalah paling basic yang kita selalu guna. Okay, for any integer n greater than 0. Okay, kalau you ada d dx x kuasa n, so bila kita nak differentiate, kita akan bawa n ni turun ke bawah, bawa ke depan, and then kuasa dia tu tadi, power tadi tu akan minus 1. So you akan dapat this one lah, d dx ni sama dengan n darab x kuasa n minus 1. So for example, kalau you nak differentiate x kuasa 3, so 3 bawa pergi depan, x kuasa 3 tadi, 3 kat sini ni kena tolak 1. Oh my god, sorry. So 3 ni you kena tolak 1. So dapat 3x square. So sama juga t to the power of 13. So you dapat 13t, 13 minus 1 dapat 12. Okay, so you tengok ni kat sini common error. Okay, common error ni biasanya lah, kadang-kadang kita ni manusia kan, selalu terbuat silap. Okay, kadang-kadang kalau you nampak x kuasa negatif 19, you pun yakin lah, bawa lah negatif 19 ke depan. X kuasa bawa lah negatif 18. Sebab you biasa tengok, kalau you ada 3, you akan kurang jadi 2. Ada 13 kurang jadi 12. Okay, hati-hati ya, kalau kuasa negatif, dia nak tolak lagi 1. So dia sepatutnya negatif 19 tolak 1. So sepatutnya negatif 20. Alright. Okay, so seterusnya kita akan tengok yang ketiga, constant multiple rule. Okay, so maksudnya ini adalah bila you ada macam any equation yang ada constant kat depan. Okay, kalau you ada nak differentiate d dx bagi c fx, so actually you boleh keluarkan dulu constant tu, barulah you differentiate fx dulu. Okay, kita tengok contoh. Contohnya ada 4x power 8. Okay, so 4 ni constant ni boleh bawa keluar dulu. So you differentiate x kuasa 8 dulu. So you dapatlah 8x kuasa 7 kan, yang part this one. And then darablah dengan 4. So you dapatlah 32x power 7. Okay, contoh juga you nak differentiate pi over x. Okay, pi tu bawa keluar dulu. X tadi 1 over x tu dia sebenarnya adalah, biasanya kalau nak differentiate ni kita tak suka tengok dia bentuk fraction. Kita akan bawa dia sebagai satu fraction biasa. So kalau 1 over x dia, kalau bentuk biasa dia adalah x kuasa negatif 1. So bila negatif 1 ni kuasa, you akan bawa ke depan lah negatif 1, x kuasa negatif 2. So eventually you boleh darabkan balik dengan pi dan you akan dapat minus pi over x kuasa 2. Okay, so seterusnya adalah some and different rules.
Okay, some and different rules ni maksudnya kalau you ada any equation lah kan, any function sama ada tambah atau tolak, so actually you boleh asingkan lah. So kalau ddx fx plus gx, so you boleh differentiate fx dulu baru differentiate gx, then you tambah. So sama juga dengan tolak. Okay, so for example you ada ddx bagi 1 minus 2 square root x. So this one you boleh asingkan, differentiate 1 and then differentiate 2 square root x. Okay, differentiate 1 dapat 0, differentiate 2 square root x. Dah nampak bentuk, kalau you jumpa je bentuk square root, cube root, ataupun you jumpa bentuk fraction ke apa ke, mesti jadikan dia dalam bentuk power sahaja. So maksudnya kalau kat sini x square root ni adalah x kuasa 1/2. So barulah you boleh 2 tu bawa keluar ke depan, and then x kuasa 1/2 jadi 1/2 x kuasa negatif 1/2, dan you dapatlah negatif, so 0 minus that one lah, so you akan dapat negatif 1 over square root x. Okay, so dalam sini, dalam differentiation, it's okay lah untuk you dapat square root dekat bawah. Tapi kalau you rajin nak betulkan pun boleh, you boleh dah conjugate dia. So conjugate dia adalah square root x over square root x. So eventually you akan dapat negatif square root x over x. Alright? Alright, so seterusnya product rule. Ini benda yang kita suka tengok. Product rule adalah di mana kalau you nampak product, maksudnya function tu ada dua function yang kita dah darabkan. Bermaksud ada you nak differentiate fx dengan gx. Okay, so dekat sini dia ada rule dia. Di mana kalau bentuk darab kat sini, you kena cara dia adalah you tulis dulu fx, then you differentiate gx, you tambah gx pula, then you differentiate fx. Okay, biasanya kalau cara ni dia senang, cuma you nampak complicated sikit lah nak tulis. So lagi senang kalau you tulis, you jadikan dua function tadi sebagai u dan v. So you nak differentiate u darab v, so bermaksud you akan tulis u dulu, then differentiate v. So v prime tu bermaksud differentiate v sekali, and then plus dengan baru tulis v, then you differentiate u sekali juga. Okay, contoh kita tengok kat sini. Find dy dx if y equals to 4x square minus 1 and 7x cube plus x. So kat sini mana kita punya u, mana kita punya v. So u kita adalah 4x square minus 1, v kita adalah 7x cube plus x. Okay, so dekat sini you akan dapat, alright, so kat sini u kita adalah 4x square minus 1. Okay, so kat sini u kita adalah 4x square minus 1, v kita adalah 7x cube plus x. Then terus tulis differentiate dia berapa. Okay, differentiate u akan dapat 4 darab 2 lah 8, 8x kuasa 1. So belakang dia minus 1, so belakang tu 1 kan constant, so 0 lah. So it's okay, biar je kat belakang. And then 7x cube plus x, so bila kita differentiate dia 7 times 3 21, then tinggal x kuasa 2 plus 1. Dan barulah you tulis bentuk dia dy dx, bermaksud u v prime plus v u prime. Dan gantikanlah semua, then you akan darab-darab, simplify, then finally you akan dapat 1408 kuasa 4 x kuasa 4 minus 9x square minus 1. Okay? Okay, so method kedua boleh juga kalau you tak suka guna product rule tadi, boleh je, tapi you nak kena darab everything lah supaya dia jadi satu term. Okay, so tadi you ada 4x square minus 1 darab 7x cube plus 1. Then you darab dulu 4x square darab 7x cube plus 4x square plus x, and then minus 7x cube, then minus x. Okay, so bila you simplify, you darab, you dapat 28x square x power 5 minus 3x cube minus x. So dekat sini barulah you differentiate satu. Okay, so you differentiate lah 28 darab 5, and then x kuasa 4 kan, then minus 9 x kuasa 2 minus 1. So boleh juga. So mana-mana lah, kalau you rasa bentuk tu susah, you gunalah product rule. Kalau you rasa bentuk tu simple, you rasa nak darab je, boleh. Any method okay, asalkan jawapan you betul. Alright, so kita tengok example yang kedua. Example kedua, dia kata find ds dt if s equals to 1 plus t times square root
dt. So macam saya cakap tadi lah, kalau kita ada y equals to in terms of x, so kita differentiate dia dy dx. Kalau dia dx dt ni maksudnya equation dia s equals to in terms of t. Alright, so maksudnya kita nak differentiate s with respect to t. Okay, so dx dt bermaksud kita nak differentiate this term lah kan. Nak differentiate this term. Okay, so kat sini dia guna product rule. So u kita adalah 1 plus t. Okay, saya tulis kat sini. Okay, so u kita adalah 1 plus t. V kita adalah square root t ataupun t kuasa 1/2. So kat sini dia terus tulis lah. Okay, ini adalah u v prime plus v u prime. Okay, so u dah tulis tu. V prime maksudnya 1/2 darab t. 1/2 tolak 1 jadi negatif 1/2. And then plus v kita, and then differentiate u akan dapat 1 lah. Alright, so u pun darabkan, darab, and then finally you simplify lah. You simplify macam kat sini. Actually you dapat jawapan sampai sini dah okey dah. Sini dah okey dah. Cuma kalau macam saya cakap tadi, kalau you rasa you nak guna konsep yang tak nak ada square root dekat bawah, kalau bentuk fraction, you darablah conjugate dia. Macam mana nak tahu conjugate dia adalah square root t? Bermaksud macam conjugate ni adalah juga macam mana you nak buang dia punya square root. So kalau dia bentuk square root, you mestilah darab square root juga nak buang square root kan. Jadilah t. Kalau dia cube root, you nak buang dia darab apa saya lupa dah. Macam tu lah konsep dia. Okay. Okay, seterusnya adalah quotient rule. Okay, tadi kalau product rule ni, bila mana you nampak dia adalah darab. Okay, kalau quotient rule dia adalah bentuk bahagi. So maksudnya dia nak differentiate fx over gx. Okay, dekat sini caranya adalah you tulis dulu gx, yang then you differentiate fx minus dengan fx differentiate gx bahagi gx square. Okay, sama juga kalau you rasa tak nampak bentuk macam ni, nak simple lagi, you tulis bentuk u over v. Okay, kalau u over v macam tadi kita tulis u dulu kan. Kalau quotient rule kita tulis v dulu. So you ada v times dengan differentiate u minus u differentiate v bahagi dengan v square. Okay, so kita tengok example yang pertama. Kita nak suruh cari y prime x for y equals to x cube plus 2x square minus 1 over x plus 5. Okay, so dekat sini kita dah tahu mana kita punya u. U kita adalah this one. Ni v kita adalah x plus 5. So you pun tulislah guna formula tu. Formula kat atas tu. Cuma kita sekarang nak kena carilah apa kita punya u prime, apa kita punya v prime. Okay, so u prime kita kat sini apa? U prime kita adalah differentiate u prime apa ni? 3x square plus 4x. Okay, v prime pula adalah 1. Dan ditulislah bentuk macam atas tadi. Tulis dulu v, which is x plus 5, times dengan 3x square plus 4x minus dengan u kita, dan darab 1 bahagi dengan v square. So kat sini dia tulis satu-satu lah. Maksudnya dia tulis dulu u, and then dia tulis dulu v, dan kita kena differentiate v minus dengan u differentiate v. Okay, kalau you rasa malah nak tulis satu-satu macam ni, you direct jelas tulis mana u mana v, dan you terus tulis macam this one ni. Okay, which one is u, which one is v, dan you cari dia punya derivative dia, then you pun tulis ikut formula, then only you simplify. So you darab everything, you dapatlah this one final dia. Right, so seterusnya example kedua, dia nak differentiate x square plus x minus 2 over x cube plus 6. So ini pun samalah macam saya cakap tadi, terus tulis. Okay, u kita adalah x square plus x minus 2. V kita adalah x cube plus 6. So daripada sini cari kita punya derivative. U kita adalah 2x, u prime kita adalah 2x plus 1. V prime kita adalah 3x square. Itu je lah, 3x square. Okay, so daripada sini tulislah ikut formula. Okay, tulis dulu v and then u prime minus dengan u and then v prime bahagi dengan v square.
Then you darabkanlah everything. Then simplify. Semua dapatlah this jawapan. Okay. So kita tengok seterusnya adalah higher order derivative. Okay, macam tadi kita sebenarnya kalau order of derivative lah maksudnya. Kalau order derivative tu 1 bermaksud kita differentiate sekali sahaja, which is y prime ataupun f prime x. So cara tulis dalam Leibniz notation dia adalah df dx. F tu maksudnya function lah. Kalau function dia g, dg dx. Okay. Alright. So kalau order derivative tu 2, so maksudnya kita differentiate 2 kali. Ataupun kita tulis d square f over dx square. Atau cara prime notation adalah y double prime lah. And then ataupun f double prime. So samalah seterusnya 3, 4, 5 dan seterusnya. Okay. Itu higher order derivative. Okay, contohnya adalah second order derivative. Apa maksud second order derivative? Maksudnya dia adalah derivative of the first derivative. Faham tak? Bermaksud dia adalah kita nak cari derivatif kepada function yang kita dah differentiate. Macam tu. Alright, so maksudnya dekat sini kita tahu simbol dia adalah d square y over dx square. Bermaksud kita differentiate dy dx yang asal. So ini kan kita panggil yang kita dah differentiate kan, derivative first derivative kita lah tadi. So kita nak differentiate lagi sekali. Okay, contohnya dia nak cari second derivative lah, second order derivative bagi 2x4 minus 3x square plus x. Okay, so first kita macam saya cakap tadi lah, kita sebenarnya nak differentiate benda yang kita dah differentiate. Macam tu. So dekat sini cari dulu differentiation bagi first derivative bagi equation kita 2x4 tadi tu, 2x4 minus 3x square plus x. So bila kita differentiate sekali dapat 8x cube minus 6x plus 1. Dan bila nak cari second order derivative nak differentiate lagi sekali. So differentiate lagi sekali, darablah 8 darab 3 dapat 24x square minus 6. Okay, itulah maksudnya. So dekat sini dia cakap sebenarnya if y double prime if is differentiable, its derivative is y kuasa 3. Y triple prime. Ataupun kita kata dy kuasa 3 lah. Apa ni? Derivatif. Betul lah. Maksudnya derivatif kepada y triple prime adalah y double prime lah maksudnya. Macam dia kata kalau macam contoh lah, kalau kita kata macam kat sini yang asal ni kan kita cari second order derivative kan. Okay, bermaksud kalau first derivative ni differentiable, maksudnya kejap macam nak cakap, tak apa, kita tengok contoh n derivative. Okay, kalau n derivative maksudnya kalau y kuasa n. Okay, y kuasa n bermaksud bila kita nak differentiate y kuasa n minus 1 lah. Macam tu. So bermaksud kita akan cari dny over dxn. Okay, maksudnya macam asal kan, kita ada y kuasa 1 kan. So bila kita nak differentiate dia, kita akan differentiate dy dx je, betul? So kalau kita betul lah, kita nak differentiate dy dx je lah. Okay, ataupun kita tulis dny dxn, ataupun kita tulis dy dx lah sebab kuasa 1. Kalau second order derivative kita tulislah 2. Tak ada apa pun, benda ni just apa orang cakap, simbol sahaja. Yang penting you tahu kalau dia 1 tak tulis apa-apa, maksudnya sekali dia differentiate. Kalau 2 differentiate 2 kali, kalau 3 differentiate lah 3 kali dan seterusnya. Okay, contohlah kat sini dia cakap find the first 4 derivatives of y equals to x cube minus 3x square plus 2. So kat sini dia nak first 4 derivative. Okay, maksudnya dia nak cari y prime sampai y kuasa 4 prime. Betul? Y kuasa 4 prime. Betul lah. Okay, so y prime maksudnya first derivative dia adalah, maksudnya kita differentiate pertama kali, kita dapat 3x square minus 6x. And then second derivative adalah differentiate lagi, 3 darab dengan 2 dapat 6x minus 6. Lepas tu yang ketiga adalah
differentiate lagi. Differentiate 6x minus 6 dapat 6. Then differentiate yang keempat dapat kosong sebab 6 tu dah constant. So maksudnya dekat sini equation ni ada 4 je lah derivatif dia yang paling maksimum lah. Sebab dah tak boleh nak differentiate dah. Dah dapat kosong dah. Okay. So bermaksud kat sini sebenarnya dia nak cakap okay, saya faham dah. Tadi saya confuse sikit. Okay, sebenarnya kat sini bila you nampak kat sini kan, ini y kuasa, y ni kuasa dia, power dia adalah okay, saya cakap ni n, power dia tu adalah paling tinggi adalah 3. Bermaksud dia boleh differentiate 4 kali. Macam tu maksud dia. Okay. Kalau n kuasa 2, maksudnya dia boleh differentiate paling banyak pun 3 kali. Okay, kita bagi contoh. Kita ada y kuasa 3x square minus x contohnya. Okay, so kat sini you boleh cari sebab n paling tinggi dia adalah 2. So maksudnya paling maksimum you boleh differentiate adalah 3 kali. Maksudnya derivatif dia you boleh cari 3 kali lah. Okay, the first one adalah 6x minus 1. Second adalah 6. Third adalah 0. So you dah tak boleh differentiate dah seterusnya. Alright. Okay, so ni adalah simple exercise yang you boleh cubalah. Okay. Kat sini saya cuma suruh cari first derivative sahaja. Okay. Dapatlah ada 6 soalan dekat sini dan dah ada jawapan dah. So bosan-bosan boleh cuba, just nak mengukuhkan pemahaman you. Alright. So itu sahaja untuk this part. Okay, bye bye.